Pada video kali ini kita akan sambung pelajaran kita kepada lesson nombor 5, iaitu untuk membuat user defined function ataupun short kepada UDF. Proses sama macam PC ataupun PowerCopy yang lepas, cuma kali ini kita akan menggunakan user defined feature. So kita akan bergerak balik kepada sambungan model kita pada lesson yang ketiga yang lepas. Di sini kita dah create satu cuboid di atas satu point pada curve. Kita akan menggunakan model ni untuk create UDF kita. So kita akan masuk dalam part design workbench, pergi kepada insert menu, pergi kepada knowledge template dan select user feature. Di sini sama seperti PowerCopy, kita letakkan nama cuboid UDF sebagai contoh. And then kita select komponen yang kita nak copy, iaitu pad 1 ni. And then sketch 2 ni kita letakkan kepada bahagian selected components. Plane 1 pun kita letakkan ke dalam selected components. So cuma tinggal point 1 dan sketch 1. Pergi ke tab yang kedua, iaitu tab inputs, and then kita akan rename point 1 kepada input point. Right, dan sketch 1 menjadi input sketch. Alright, and then pergi kepada tab yang keempat, iaitu tab parameters. Berlainan dengan PowerCopy, untuk PowerCopy kita perlu meletakkan parameter yang kita guna untuk membuat cuboid pertama ke dalam selected components. Cuma dalam UDF, disebabkan kita dah mengambil pad 1 dan sketch 2 sebagai selected components, secara automatik parameters yang berkaitan dengan pad 1 dan sketch 2 juga telah dimasukkan ke dalam parameters. Sebab tu kita nampak di sini kita ada pad 1 first limit. Ini kita akan publish. Kita juga nampak di sini ada pad 1 second limit. Kenapa ada first limit dan second limit? Sebab semasa kita buat pad 1, kita check box untuk mirrored extend. So dia akan bahagi dua value. Sebagai contoh, depth cuboid di sini adalah 100 mm. Disebabkan kita aktifkan mirrored extend, jadi first limit diambil separuh 50 mm, dan yang second limit diambil lagi separuh, iaitu 50 mm. Seterusnya kita akan publish juga constraints value untuk sketch 2. Sketch 2 ni adalah sketch profile untuk cuboid kita. So kita akan publish, dan ini pun kita akan publish. So seterusnya kita boleh rename publish parameter yang kita dah buat tadi. So di sini adalah first limit length, jadi kita letakkan di sini sebagai half length cuboid, ataupun first half length, ataupun 1_ half length cuboid. Yang ni kita akan ambil, kita copy yang ni, dan kita paste sebagai parameter yang parameter name kedua. Cuma kita tukarkan 1/2. Yang ini kita akan tukarkan kepada length cuboid copy, supaya kita nanti dapat membezakan antara parameter daripada UDF dengan parameter yang pertama yang kita buat untuk cuboid pertama. Yang ini juga kita akan letakkan sebagai width cuboid copy. So sekarang kita ada 4 parameter yang kita publish. And then seterusnya tak ada apa-apa, kita just klik pada OK. Kita akan cuba instantiate, ataupun kita akan cuba menggunakan UDF yang kita baru create tadi. Cuma di sini saya akan create satu point yang baru lah. Pergi kepada generative shape design workbench. Saya akan create satu point yang baru, ataupun beberapa point. Kita tekan di sini reverse direction. Saya buat point satu di sini. And then saya buat lagi satu point di sini, dan satu lagi point lah. Mungkin di sini. Alright, ada 3 point yang baru. Jadi sekarang ni kita akan menggunakan UDF kita yang kita dah buat.
Okay, masuk balik ke dalam part design workbench. Okay, kita akan instantiate UDF yang kita baru buat tadi. Right click, instantiate UDF. Sebab kita perlu letakkan ke dalam part body. Okay, kita akan define in work part body. Okay, ulang balik, instantiate. Okay, di sini ada dialog box sama macam power copy. Okay, dia akan minta kita masukkan input point dan input sketch. So, input point yang pertama, saya akan letakkan di sini. Sketch adalah sketch yang sama lah. Okay, di sini saya akan letakkan nama. Ini adalah Cobalt UDF 1. Okay, untuk parameters. Okay, kita masuk ke dalam parameters. Okay, ingat tak tadi kita ada first half length dengan second half length. Okay, disebabkan cara kita define pad 1 adalah kita menggunakan mirrored extend. Kan? So, automatically second value ni dia akan follow value yang pertama. Sebagai contoh, jika saya tukarkan di sini daripada 50mm kepada 25mm. Okay. Second value akan turut bertukar kepada 25mm. Alright, so tak perlu lagi kita tukar di sini. Okay, untuk length, saya akan maintainkan 50 dan 50 supaya saya akan dapat satu cube. Okay, klik close. Okay, sebelum kita klik OK, saya akan aktifkan button repeat. Supaya saya tak perlu lagi right click kepada Cobalt UDF dan pilih instantiate untuk buat UDF copy yang kedua dan yang ketiga. Okay, so saya akan aktifkan repeat. Saya akan klik OK. Okay, selepas Katia buat UDF copy yang pertama ni, dialog box ni masih kekal berada di depan skrin kita dan value ini pun masih kekal terpilih sebagai inputs selection kita. Alright, so ini memudahkan lagi kerja kita kerana untuk UDF copy yang kedua dan yang ketiga sebenarnya kita akan menggunakan curve yang sama. Jadi kita cuma perlu menukarkan input point saja. Okay. Dan jika perlu, kita boleh tukar lagi parameter untuk mewakili keyboard ataupun keyboard yang lain lah, keyboard configuration yang lain. Seperti contoh di sini saya akan tukarkan 25mm kepada 12.5. Okay, close. Okay, option untuk repeat masih aktif. Saya akan klik OK. So sekarang dah ada keyboard yang kedua. Alright. So untuk yang ketiga, saya cuma pilih point yang ketiga ni. Okay, and then tukarkan parameter jika perlu. Okay, sebagai contoh saya letak di sini 2.5, ini 5 dan 5. Close. Okay, disebabkan ini adalah UDF copy kita yang terakhir, saya akan deaktifkan button repeat. So, saya akan klik OK. Selepas saya klik OK, dialog box ni akan tertutup. Alright. Okay, so ini adalah UDF kita yang ketiga. Itulah cara kita membuat user defined feature. Alright, jumpa di lain kali.